Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera untuk semua pelajar saya. Baik pelajar, pada video yang lepas kita ada bercakap tentang introduction kepada meiosis, di mana kamu dapat faham bahawa pengenalan kepada meiosis ini, bagaimana meiosis ini berlaku dalam gonad, occur in the gonad to produce the reproductive cell, dengan cara di mana reproductive cell itu mempunyai half the number of chromosome compared to the parent cell. Sebagai permulaan juga kepada bagaimana bila kita nak lihat meiosis ini secara lebih lanjut. Meiosis ini berlaku yang mana saya sebut tadi dalam gonad, occur in the gonad. Iaitu gonad bagi lelaki adalah testis, kilang kepada penghasilan benih lah. Yang kedua adalah pada female berlaku dalam ovary. Sebagai contoh dia berlaku kepada sel ini. Ini adalah gonad cell. Apabila kita lihat kepada genetic material iaitu kromosom yang ada dalam gonad cell ini, pada peringkat awal kromosom ini berada dalam bentuk thread-like form. Kita kira-kira ada 1, 2, 3, 4. 4 kromosom dalam bentuk thread-like form. Di mana kromosom dalam bentuk ini kita panggil dia sebagai kromatin. So ingat semua ini semua kita panggil kromatin. Kromosom kita ini diciptakan dalam keadaan pair. Daripada 46 kromosom dalam manusia ini, kita ada 23 pasangan, 23 pairs of chromosome. So ini adalah pasangan yang pertama, kromosom number 1 dan kromosom number 2, they have a same length. They have a same location of genes. They have also same staining pattern. So kromosom ni sama panjang, sama position of genes dan juga sama staining pattern. Kalau kita warnakan, dia hampir sama. Kemudian they have a same location of centromere. Ini setnya pertama. Begitu juga set yang kedua. So kita ada kromosom yang sama panjang dan juga sama position of gene. 1, 2 dan sehinggalah 23 pasangan. Kita ambil 2 dahulu. So daripada bilangan kromosom ini kita tahu dia adalah mempunyai set. Maka dia ada 2n sama dengan 4. So kromosom ini 2n sama dengan 4. Sebelum mana meiosis itu berlaku, kromosom ini dia akan melakukan proses replication. Ya, jadi daripada kromatin ini dia mula membentuk kromatid sebelum mana dia melakukan DNA replication. So daripada kromatin dia membentuk kromatid. So kalau kita label ni kita panggil dia kromatid. Yang mana saya sebut bahawa setiap kromosom ni punya pasangan-pasangan dia. Satu pasangan daripada parent sebelah paternal, satu lagi maternal. Dia akan mana paternal dan maternal ni akan pair. So ini adalah pasangan, one from paternal, another one from maternal. Pasangan kromosom yang punya same length, same position of centromere, same location of genes, ini adalah kita namakan sebagai pair of homologous chromosome. So kromosom ini akan melakukan DNA replication. Kalau DNA replication dan juga kromosom duplication. So dalam kromosom duplication tu berlaku DNA replication. So faham, kalau nampak keadaan ini kita namakan sebagai kromosom duplication. Kalau kita sebut DNA replication. So dia akan replicate, kromosom dia akan duplicate. Apa yang kita maksudkan dengan kromosom duplication ini? Kromosom ni daripada dia mempunyai kromatid, single kromatid tadi ni satu kromatid, ini kromatid. Maka dia akan menjadi dua, kita panggil sebagai sister chromatids. So hati-hati, nampak tak nak label sister chromatids macam mana? This is sister chromatids. Kalau dia ada satu adenin, sekarang ada dua adenin. Kalau ada satu guanin, sekarang ada dua guanin. So ini bermaksud DNA replication tadi ni. Masih lagi kekal sister chromatid 1 and sister chromatid 2, both of them are a pair of homologous chromosome. This is from maternal, this is from paternal. Nampak? Masih lagi kekal bilangan kromosom sama dengan 4. So this is 4 number of chromosome. This is also 4 number of chromosome. Bezanya apa?
Bezanya daripada chromatid sekarang jadi sister chromatid, di mana attach pada centromere. Ini apa yang berlaku selepas DNA replication dan juga chromosome duplication. Namun meiosis ini masih lagi belum boleh dilaksanakan. Meiosis mula terlaksana apabila berlakunya synapsis. Apabila berlakunya synapsis. So highlight the word synapsis. Highlight the word synapsis. Synapsis ni apabila kita sebut a pair of homologous chromosome pairing up together. A pair of homologous chromosome pairing up together. Daripada satu duduk kat sini, satu lagi duduk kat sini. Sekarang dia pair up together. Nampak tak dia pair up together? So masih lagi, this is homologous chromosome. Tapi dia belum lagi pairing up. Sekarang, synapsis berlaku. Di mana homologous chromosome yang mana tadi berjauhan dalam nukleus. Now they tend to be pairing up one another. So they are located like this. So apabila dia pairing up together, they form bivalent. So bivalent mula kita label dalam keadaan yang macam ni. Ataupun kita namakan sebagai tetrad. So nampak tak macam mana cara nak label bivalent ataupun tetrad ni? 1, 2, 3, 4 kita tarik semua. Selepas bivalent dan tetrad terbentuk, barulah dia melakukan satu lagi proses. Iaitu a pair of homologous chromosome undergoes crossing over. Highlight the word crossing over. Crossing over is very important to exchange the genetic material between non-sister chromatid of pair of homologous chromosome. Dengar elok. The crossing over is very important to exchange genetic material between non-sister chromatids of pair of homologous chromosome. So ini adalah sister chromatid, hitam dengan hitam. Merah dan merah adalah sister chromatid. Namun crossing over berlaku antara hitam dan merah. So crossing over occur between non-sister chromatid. Hitam dengan merah ni adalah non-sister chromatid. So this is sister chromatid, hitam dan hitam. Tapi kalau antara merah dengan hitam, kita panggil non-sister chromatid. So, keadaan exchange of genetic material ni wujud antara non-sister chromatid daripada pair of homologous chromosome tadi. Selepas sahaja crossing over ini berlaku, maka prophase 1 teruskan berlangsung kepada metaphase 1 dan so on. Untuk kita lihat the whole proses selepas ini, kita akan bincangkan dalam next video. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kamu semua salin apa yang saya bincangkan dalam video ini. Bye semua.